Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bid-du'a. Kita mulakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu dan juga bersama pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan juga memberikan keberkatan kepada kita insya-Allah. Buaya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita janjikan, kita akan mulakan perkongsian daripada surah Yasin. Walaupun pada minggu lepas kita dah kongsikan separuhnya ataupun mukadimahnya dan juga perbahasan awal pengenalan kita dengan surah Yasin ni, dan kita dah sepakatlah untuk kita tak cuti, maknanya kita teruskan juga kelas kita ni, walaupun kalau ikut tu kita dah hujung-hujung sesi pada minggu lepas kan, tapi tuan-tuan kata kita teruskan saja, sebab nanti mungkin kalau ada mungkin cuti-cuti yang akan datang, jadi tak perlulah kita jadi keluar kabut kan, sebab kita teruskan juga kelas yang ada ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu ayah sekalian, sambungan kita daripada surah Yasin yang mana minggu lepas kita dah kongsikan daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-3. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kemudian ala siratim mustaqim kita akan sambung pada pagi ini insya-Allah, ayat yang keempat. Kemudian kita akan ambil lagi ayat yang kelima dan juga yang keenam. Sekiranya sempat kita akan masuk kepada ayat yang ketujuh. Sekiranya kita sempatlah kita ambil ayat yang ketujuh insya-Allah. Okey. Kita bacakan dulu. Saya tidaklah menjangkakan bahawa kita akan baca macam surah Al-Insan pada yang lepas tu, sebab surah Al-Insan yang lepas tu dia pendek je kan. Ni kalau kata kita dah sampai ayat yang ke-30 ataupun ayat yang ke-20, takkan kita nak baca daripada mula kan. Tapi kita ambil lah dari sudut keberkatan Al-Quran tu, saya nak bacakan juga daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7 insya-Allah. Sebab kita menyangkakan kita akan sampai yang ke-7. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalamul mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Baik. Allahul Azim. Sambungan kita daripada ayat yang keempat insya-Allah. Ala siratim mustaqim. Yang ni saya kira mudah aja ayat ni untuk kita bahaskan. Ala tuan-tuan dah kenal, siratin pun tuan-tuan dah tahu, itu bahasa Melayu ataupun yang digunakan oleh orang Melayu. Mustaqim pun kita dah tahu, kerana sedikit sebanyak daripada ayat ni kita dah pernah bahaskan masa asas dulu, iaitu pada waktu kita merungkaikan surah Al-Fatihah. Okey. Tapi kita tak nak tinggalkan, kita kongsikan juga ala
popular. Siratin, saya sebut bahasa Melayu sebab orang Melayu pun guna perkataan ni. Mustaqim pun kita kata bahasa Melayu, sebab pun orang Melayu guna juga perkataan ni Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori dan juga ulasan i'rab pada setiap perkataan. Ala dengan makna apa? Di atasnya. Jadi kita jangan lupa ayat ni adalah sambungan ataupun cerita daripada ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala menyatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau di atas, ataupun sesungguhnya engkau laminal mursalin, daripada kalangan para rasul. Okey. Ala siratin mustaqim, di atas. Jadi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, daripada kalangan para orang yang diutuskan. Kemudian ala, di atas, ini harf jar. Yang tuan-tuan dah tahu, ini adalah harf jar. Siratin, biasa orang Melayu pun dah guna kalimat ni. Siratin kita sebut dengan perkataan titian sirat, kita kata titian sirat. Tapi kalau kita nak terjemahkan juga, kita kata siratin ini ialah jalan. Biasa disebutkan titian sirat, tapi kita terjemahkan jalan. Ala siratin. Baik, siratin ni isim. Isim yang mana hukumnya ialah majrur. Hukumnya majrur dengan tanda baris bawah. Okey, majrur dengan tanda baris bawah, dan kita nak tahu alasannya kenapa dia majrur. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, kita buka kita punya diagram warna biru laut diagram warna biru laut A. Warna biru laut pula, warna purple A, diagram warna purple A. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Bahagian hukum majrur. Bahagian hukum majrur. Ada dua keadaan yang menunjukkan kenapa isim itu dia berhukum dengan hukum majrur. Okey, yang pertamanya dia berada selepas haraf jar. Okey, yang keduanya sebab apa tuan-tuan? Ilai. Jadi yang dekat sini siratin dia majrur sebab apa tuan-tuan? Selepas haraf jar. Alasannya kerana dia berada selepas huruf jar ataupun haraf jar. Okey. Jadi selesailah kita punya perbincangan daripada ala siratin. Seterusnya kita pergi kepada mustaqim. Mustaqim ni juga kita terjemahkan ataupun kita sebut dia daripada bahasa Melayu ataupun telah dipinjam oleh orang Melayu dengan perkataan apa? Istiqamah. Sebutannya lainlah. Cumanya kalau kita nak terjemahkan betul-betul mustaqim ni, terjemahnya lurus. Mustaqim. Istiqamah yang kita pernah bahaskan dulu, orang yang berada di atas istiqamah ni kata terbitannya kelurusan, yang berada di atas jalan yang lurus. Istiqamah dengan amal, orang yang berterusan terus tanpa belok kanan kiri. Okey. Jadi mustaqim ni juga dengan hujungnya bertanwin begini, kita terus nampak dia berada dalam kategori isim. Dan juga hukumnya majrur. Bil kasrati, majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah. Limadha? Kenapa? Kenapa dia majrur? Kenapa tuan-tuan? Kita kata ada dua sebab. Yang pertama selepas haraf jar, dan yang kedua mudhafun ilaih. Dekat sini boleh ke dia jadi mudhafun ilaih? Boleh. Mana mudhafnya? Kita kena tengok. Sirat. Sirat tak boleh jadi mudhaf sebab dia ada tanwin. Jadi kalau dia tak boleh jadi mudhaf, bermakna Nawabi.
Dia daripada kalangan tawabi'. Jadi tuan-tuan tengoklah dekat bawah tu, punya warna purple A tu, ada tawabi' kan, yang followers tu yang kita pernah sebutkan tu ada 4. Salah satu daripada tawabi' yang mengikutnya apa dia? Kadang-kadang dia marfu', kadang-kadang dia maju, kadang-kadang dia mansub. Dekat sini paling sesuai, dia menjadi sifat. Okey, sifat ya. Sifat kepada apa? Sifat kepada Sirat. sirat. Jadi kalau dia sifat kepada sirat, kita akan namakan sirat ini sebagai yang disifatkan apa dia? Mausuf. Mausuf. Okey, mausuf yang disifatkan. Ini sifat kepada kalimat siratin. Jadi ciri-ciri sifat tu ada pada kalimat mustaqim. Apa dia? Pertama, dia punya tanwin sama dengan perkataan sirat. Yang keduanya hukum ataupun baris hujungnya. Kedua-duanya majrur. Yang ketiganya dari sudut bilangan dia, tunggal ataupun mufrad, dan juga yang keempatnya dari sudut jantinanya muzakkar. Okey, jadi dia sifat kepada sirat. Ini simple ya, ala siratin mustaqimin. Bila kita kata dia sifat kepada kalimat sirat, maka cara menterjemahkan mustaqim ni kita tambah sikitlah cara menterjemahkan sifat dengan tambahan makna yang lurus, di atas jalan yang lurus. Jadi bila kita dapat cara i'rab yang betul, insya-Allah dari sudut makna pun akan betul. Baik itu ada ibarah ataupun ibarah ni satu ungkapan. Satu ungkapan dia kata apa tuan-tuan? Idza sahha ni apa dia? Sahha ni apabila sahih al-i'rabu, apabila i'rab itu sahih, sahha jawapannya apa? Sahhal makna, maka betullah makna. Bila betul i'rab, maka betullah makna. Sebab tu kita kena belajar i'rab supaya cara pemaknaan kita tu betul. Kalau kita tak belajar i'rab, mungkin kita tahu makna perkataan sirat, kita tahu makna perkataan mustaqim, tapi cara pemaknaan tu, bila kita tahu i'rab mustaqim ni sifat kepada sirat, maka kita akan tambah perkataan yang. Kalau kita salah i'rab, kita kata sirat ni kita kata mustaqim ni contoh. Ini kesalahan yang jauh lah tuan-tuan, tapi saya contohkan saja. Kita kata mustaqim ni maf'ulun bih. Kan? Contoh. Lalu cara pemaknaan macam mana? Maf'ulun bih kita tambah akan. Jadi cara memaknakan tu pun akan salah. Ala siratin, di atas jalan mustaqim. Cara kalau kita kata dia maf'ulun bih lah, contoh dia salah sangat-sangat kan. Akan lurus. Jadi tak kena. Batu ibarah bahasa Arab ni dia kata bila benar i'rab maka benarlah makna. Sebab itu kadang-kadang minta maaf sambutlah, asatizah sendiri pun kalau dia tidak betul-betul meneliti i'rab ayat itu, maka kadang-kadang dia tersalah dari sudut memaknakan ayat tersebut. Sebab itu syarat untuk menjadi seorang ahli tafsir antaranya menguasai bahasa Arab. Yang dimaksudkan dengan menguasai bahasa Arab tu bukan dari sudut vocab semata-mata, tapi dari sudut grammar dia, hukum hakam, nahu dia kan, perbincangan tentang i'rab dia. Kalau dibaca atas ataupun dibaca dengan baris atas, apa alasan dia? Kalau dia dibaca dengan hujungnya baris bawah, apa alasan dia? Kalau hujungnya dibaca dengan baris depan, apa alasan dia? Sebab itu perlunya penguasaan terhadap i'rab. Sedikit sebanyak dia akan, bukan sedikit sebanyak lah tuan, dia sebenarnya memberi kesan kepada cara pemaknaan ataupun cara memberikan makna yang tepat kepada ayat tersebut ataupun
jumlah tersebut Okey, saya padam yang ini. Kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Ala siratim mustaqim tanzila al-azizir rahim. Tanzila al-azizi ar-rahim. Okey. Ini kita tengok kalimat tanzila. Tiba-tiba dia baris atas tanzila al-aziz ar-rahim, pendeknya. Okay, tanzila hujungnya baris atas, al-azizi baris bawah. Tanzila al-azizir rahim. Okey, tuan-tuan. Kita tandakan dulu tanzila ni perkataan yang biasa kita dengar. Ataupun boleh juga kalau kita nak kata ataupun kita nak letak simbol bahasa Melayu sebab orang Melayu dah guna kalimat ni dengan perkataan nuzul. Al-Aziz walaupun bukan bahasa Melayu tapi dia berulang. Ar-Rahim pun sama. Okey, ini benda yang kita dah boleh andaikan Baik tuan-tuan Tanzila. Baik, tanzila dalam terjemahan tuan-tuan ada tak? Dekat saya oleh. Diturunkan oleh Okey. Itu cara penterjemahan yang ada lah. Dekat saya pun sama juga, diterjemahkan dia diturunkan oleh. Tapi kita biarkan dulu cara penterjemahan begitu, sebab dia terus terjemahkan dalam bentuk mungkin dari sudut tafsirnya. Kita ambil terjemahan literal ataupun harfiah. Tanzil ni kata terbitan sebenarnya. Kata terbitan Nazzala yunazzilu tanzil. Nazzala telah menurunkan. Begitu Nazzala telah menurunkan. Ini fi'il madhi dia. Nazzala ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya bunyi yunazzilu. Okey. Bila tengok kepada isim masdarnya ataupun kata terbitannya, masdar ni kata terbitan. Kata terbitan. Bunyinya tanzil. Jadi kalau kita terjemahkan nazzala, menurunkan ataupun telah menurunkan telahlah sebab dia fi'il madhi. Yunazzilu, ini kita terjemahkan sedang ataupun akan. Kalau kata terbitan nak terjemah macam mana tuan-tuan? Penurunan Okey, saya ikut tuan-tuan lah. Penurunan. Salah je. Kalau turun, telah turun, menurunkan ni maknanya orang lain yang turunkan, betul tak? Kalau turun, dia sendiri yang turun. Azrin telah turun. Telah turun, sedang turun. Kalau kata terbitan ni apa dia? Penurunan juga? Tak tahu Penurunan telah turun. Kalau ini menurunkan, maknanya ada orang lain yang turunkan, betul tak? Ya. Tapi kalau turun, kita terima turunnya. Azrin telah turun dari tingkat atas, contoh kan. So maknanya Azrin lah turun, bukan kata dia menurunkan buku, betul tak? Bukan dia turunkan orang lain, tapi dia sendiri yang turun. Azrin Dia kena guna perkataan asal dia apa dia?
Turun lah. Turun. Perbuatan turun. Perkataan asal Arabnya Perkataan asal bahasa Arab dia nazala. Nazala. nazala lah, turun nazala. Nazala. Kalau kita nak terjemahkan kata terbitan turun tu. Kalau menurunkan, kata terbitan dia penurunan. Kalau tuan-tuan sepakat gitulah. Kalau turun, Siapa turun? Sendiri turun. sendiri turun. Kata terbitannya apa? Penurunan juga. Tak apalah. Bukan dia bukan tu. Okey, tak apa. Kita bukan nak bahas bahasa Melayu. Cuma saya nak pointkan kat situ bahawa mungkin ada sedikit ni lah. Kecuali kalau kita tanya cikgu bahasa Melayu, mungkin dia lagi tahulah kan. Baik. Ini menurunkan ya. Tak apa. Kita dah sepakat kata terbitan dia penurunan ya. Penurunan. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Nazala menurunkan, yunazzilu sedang menurunkan, tanzil penurunan. Saya nak ajak ibu ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, kita selak sekejap je. Diagram warna kuning B. Diagram warna kuning B. Kita pergi dekat sifir nombor 3. Sifir 3. Saya nak ajak tuan-tuan tengok dia punya pattern tu. Sifir 3 ya. Fi'il madhi dia bunyi macam mana tuan-tuan? Tengok dari sudut baris dia sama tak dengan nazzala? Ini pattern ya. So maknanya kalimat nazzala dia mengikut pattern sifir 3. Okey, nampak fa'ala nazzala. Okey, kita pergi pada fi'il mudhari'nya. Dekat pattern sifir tu dia bunyi apa? Yufa'ilu. Fi'il mudhari' kat sini yunazzilu. Okey, yufa'ilu yunazzilu. Okey, ini pattern dia. Okey, kita pergi kepada kotak ataupun nombor 3. Ataupun pergi kepada kolom nombor 3. Isim masdar, betul. Bunyinya macam mana? Taf'ilun. Taf'ilun, tanzilun. Kan? Sama kan dia punya bentuk tu ya? Jadi dekat sini kalimat nazala dia mengikut pattern sifir 3. Pattern iaitu bentuk sifir nombor 3. Okey? Fa'ala nazzala. Sama yufa'ilu. Tengok, yunazzilu. Yunazzilu. Saya bariskan hujung ni. Okey. Pergi dekat isim masdarnya taf'ilun, tanzilun. Sama. Sama dari sudut baris dia. Baris dan juga bentuk dia tu. Bentuk dia tu. Huruf tak samalah. Tanzil ada huruf zai, taf'il tak ada huruf zai. Tapi dari sudut bentuk dia tu, acuan dia tu. Jadi kita dah sepakat kalau nazala terjemahnya menurunkan, yunazzilu sedang menurunkan, tanzil penurunan. Baik tuan-tuan, yang ada dekat sini ini bentuk apa tuan-tuan? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, isim masdar ni? Masdar kan? Tanzil, tengok betul? Isim masdar. Jadi nak terjemahkan apa tu tanzil? Penurunan lah. Sebab itu kalau yang ada dekat Quran kita ataupun catatan makna tuan-tuan tu diterjemahkan apa? Diturunkan, betul? Terjemah diturunkan tu bukan terjemah asli lah. Itu terjemah secara tafsir. Adapun terjemah asli dia, terjemah harfiah dia, literal dia, perkataan ini diterjemahkan penurunan. Boleh
Cuma kesesuaiannya, penurunan. Al-Azizi, yang maha apa ni? Perkasa, betul? Okay. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Macam mana kalau kita nak terjemahkan tu? Penurunan Al-Azizi, kita terjemahkan dulu ya. Al-Aziz maknanya yang maha perkasa. Ar-Rahimi, yang Pengasih. maha pengasih. Okey, kita ambil pengasih. Maaf. Okey, dari sudut makna dulu Kita tak cerita dari sudut i'rab dia lagi ni. Tak cerita lagi yang i'rab bawah ni. Bila kita i'rab bawah ni, barulah kita dapat memaknakan dengan makna yang betul. Okeylah. Kita tak i'rab lagi. Okey, sekarang ni baru kita nak i'rab. Kalau kita terjemahkan secara macam ni seketul, penurunan yang maha perkasa, yang maha pengasih. Sebab apa kita dapat terjemah macam ni? Sebab ini kata terbitan. Cara menterjemahkan kata terbitan macam dah kita sepakat tadi lah. Tanzil maknanya penurunan. So tanzil dekat sini penurunan. Al-Aziz terjemahnya yang maha perkasa. Ar-Rahim yang maha pengasih. Ini baru bicara tentang makna dia secara seketul. Seketul-seketul, ini terjemahan dia. Kalau kita i'rab, insya-Allah kita akan dapat makna yang tepat. Dan juga dia akan merungkaikan kenapa dalam kita punya terjemahan tafsir kita, dia terjemahkan diturunkan. Baik tuan-tuan ya. Jadi kita pergi secara i'rab dia, tanzil. Tanzil ni isim ke fi'il ke haraf ni? Kalau masdar. Masdar isim ke fi'il ke huruf? Isim lah, no? Dia isim. Jadi dekat sini tanzil adalah isim. Kata terbitan. Tak apalah, kita sebut isim je. Kita tengok kategori besar kan bahasa Arab, sama ada isim ataupun fi'il ataupun haraf. Jadi tanzil ni isim. Tuan-tuan. Isim yang apa ni? Hujungnya fathah macam ni. Mansub bil fathah. Bil fathati. Mansub bil fathah, dengan tanda baris fathah di hujungnya. Okey, sekarang ni kita nak tahu apa alasan dia mansub. Limadha? Arab tanya kan, limadha? Kenapa dia mansub? Jom kita buka diagram warna purple A, tuan-tuan. Dekat purple A tu dia akan tunjukkan kepada kita keadaan-keadaan isim yang mansub. Sama ada dia maf'ulun bih ataupun dia maf'ul mutlaq. Itu semua mansub belaka tu. Ataupun dia menjadi isim inna pun kena mansub. Ataupun menjadi khabar kana pun kena mansub. Ataupun dia jadi hal pun kena mansub. Ataupun dia jadi macam-macam lah kat situ kan. Maf'ulun bih, mustasna kita tak kongsikan lagi. Nida, apa nama ni, munada tak kongsikan lagi. Maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Yang kita tak kongsikan lagi tu, itu yang jarang-jarang kita jumpa. Jadi kita hold dulu. Yang kita dah kongsikan sebelum ini, itu yang kerap kali kita jumpa. Sebab tu kita kongsikan awal-awal. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita nak teka apa? Tanzila ni dia berhukum dengan mansub sebab apa? Isim tanzila ni. Silakan tuan-tuan, saya bagi ruang. Hal, okey. Kalau kita kata dia hal, tanzila, dalam keadaan turun. Sebab hal kita akan terjemahkan dengan tambahan makna dalam keadaan. Lagi apa lagi yang boleh kita teka tuan-tuan? Sebelum saya nak kongsikan, teka je dulu. Tak ada apa-apa denda tuan, biasa je. Kita pun dah lama dah jumpa. Bukan, isim kana bukan. Kalau nak kata khabar kana tak ada. Tak ada. Kalau nak kata isim inna, 3 tak ada. Juga. ya? Maf'ul Mutlak. Maf'ul mutlak, ada yang sebut maf'ul mutlak, ada yang sebut hal tadi Tuan Haji, ada yang sebut, okey, satu lagi apa? Yang boleh dekat-dekat lah, hampir-hampir.
Maf'ulun bih ke? Subjek. Maf'ulun bih. Okey, baik. Saya pegang 3 tu dulu sebab kalau nak kata ni kita inna dengan kana tu kita tolak awal-awal lah. Baik, kalau kita nak sebut dia hal perlukan juga ada fi'il sebelumnya semua kan. Dan hal ni dia mesti ada benda yang kita nak halkan tu, yang kita nak cerita keadaan dia tu. Paling dekat dan juga paling hampir jawapan sama ada dia jadi maf'ulun bih ataupun dia jadi maf'ul mutlak. Isu dia tuan-tuan, kalau dia nak jadi maf'ulun bih ataupun bila kita sebut maf'ul ni kan, dia mesti ada fi'il. Sebab rangkai kata dalam bahasa Arab ni ataupun ayat, kita akan jumpa fi'il dulu tak? Lepas tu kita akan jumpa apa? Fa'il. Lepas tu barulah kita jumpa maf'ul. Maf'ul ni macam-macam lah. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ulun bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajlih. Yang kita dah belajar apa dia? Maf'ulun bih dan juga maf'ul mutlak. Jadi andaian kita antara dua ni, hal kita tolak lah baik kita ambil antara dua, sama ada maf'ulun bih ataupun maf'ul mutlak. Itu pun kalau kita nak teka kata dia jadi maf'ulun bih, maka kita perlukan fi'il dan juga fa'il, betul? Fa'il tak ada. Sekarang ni fi'il tak ada, fa'il tak ada. Begitu juga kalau kita nak kata dia maf'ul mutlak, sama juga. Dia perlukan kepada fi'il dan perlukan kepada fa'il. Sekarang ini dalam semakan kita, kita dapati antara dua ni je. Ulama tafsir kata sama ada dia maf'ulun bih kepada fi'il yang telah dibuang. Ada perkataan fi'il sebelum ni, tapi telah dibuang. Bila saya sebut telah dibuang, dia bukan dibuang oleh para sahabat ke, oleh Nabi ke, tapi dia telah dibuang dari sudut kita faham. Kefahaman para ulama bahawa ada perkataan yang dibuang kat sini. Perkataan fi'il yang telah dibuang. Jadi kalau kita nak kata dia maf'ulun bih ke, nak kata dia maf'ul mutlak ke, kita mesti andaikan ada fi'il sebelum ni tapi fi'il ni dah dibuang. Apa andaian fi'il yang wujud tu? Baik tuan-tuan ya. Kita dulu. Jadi kita kata alasan kalimat tanzila ini mansub ialah kerana dia menjadi maf'ulun bih. Saya tulis penuh tuan-tuan. Maf'ulun bih ataupun dia menjadi maf'ulun mutlak. Bila kita sebut maf'ulun bih, maka kita kena ingat apa definisi maf'ulun bih. Bila kita sebut maf'ul mutlak, kita kena ingat apa itu definisi maf'ul mutlak. Tuan-tuan ya, senang je. Kalau maf'ulun bih, kita akan definisikan dia, takrifkan dia sebagai objek lah, tak payah panjang lah. Dia objek kepada satu perbuatan. Objek kepada sesuatu perbuatan. Kalau kita kata dia maf'ul mutlak, maka apa definisi maf'ul mutlak? Definisi maf'ul mutlak ialah ingat ya, saya sebut je dulu. Definisi maf'ul mutlak ialah isim masdar yang berbaris atas, isim masdar ya. Isim masdar, kata terbitan yang berbaris atas ataupun dalam kurungan mansub, yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Itu definisi maf'ul mutlak. Ada pun dalam buku kita warna merun dulu ni. Apa itu maf'ul mutlak? Saya ulang balik. Maf'ul mutlak ialah isim masdar, kata terbitan yang mansub ataupun yang hujungnya berbaris atas, yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Baik, isunya apa? Isunya tak ada pun perkataan fi'il sebelum ni. Tak ada kan? Ayat ni terus mula tanzila. Tak ada pun apa perkataan fi'il. Jadi dekat sinilah ulama kata, kalau kita kata dia maf'ulun bih ke ataupun maf'ul mutlak ke, kita andaikan ada fi'il sebelumnya yang telah dibuang.
Andaian, perkataan andaian dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan apa? Takdir. Takdiru, andaiannya, takdiruhu, andaian perkataan fi'il yang dibuang tu apa dia? Nazala. Nazala maksudnya apa? Telah menurunkan. Nazala, telah menurunkan, Allahu, oleh Allah, akan apa? Al-Qur'ana tanzilan. Jadi ayat penuh dia macam mana? Telah menurunkan oleh Allah akan Al-Quran. Ini telah menurunkan ni fi'il apa? Fi'il madhi. Sekejap ya. Ini fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Siapa yang menurunkan tu? Allah. Allah. Allah jadi apa? Fa'il. Al-Qur'ana akan Al-Quran. Al-Quran jadi apa? Maf'ulun bih. Objek yang diturunkan, betul? Ya. Tanzila. Tanzila ini penurunan. Okey. Kalau kita buat ayat begini, Nazzalallahul Qur'ana tanzila, maka kalimat tanzila ini dia menjadi maf'ul mutlaq. Dia tidak menjadi maf'ulun bih. Telah menurunkan oleh Allah akan Al-Quran. Sebab apa? Sebab maf'ulun bih kalimat Al-Quran. So tanzila apa dia? Tanzila maf'ul mutlaq. Tanzila ini dia adalah kata terbitan. Kan maf'ul mutlaq apa dia punya definisi tadi? Isim masdar yang berbaris atas hujungnya ataupun mansub dalam kurungan yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Ini fi'il. Jadi tanzil ini dia mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Tapi dia ulang dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata terbitanlah. Azrin telah berlari. Macam mana kita sebut? Azrin telah melompat. Perbuatannya apa dia? Perbuatannya melompat kan? Pelakunya Azrin. Azrin telah melompat dengan sebenar-benar lompatan. Tengok. Kalimat lompatan mengulang perkataan melompat. Okey. Azrin telah tidur dengan sebenar-benar ketiduran. Contoh kan. Jadi kalimat ketiduran itu mengulang perkataan tidur tu, perbuatan tidur tu. Begitu juga kalimat tanzil. Dia mengulang perkataan nazala. Tapi dia ulang dalam bentuk apa ni? Dia ulang dalam bentuk isim masdar. Dan hujungnya berbaris atas. Jadi kalau kita i'rab kalimat ni adalah isim mansub bil fathah, mansub dengan baris atas. Sebab apa? Sebab dia maf'ul mutlaq. Sesuai tak kita kata dia maf'ul mutlaq? Alasannya sesuai. Sebab apa? Sebab dia adalah kata terbitan yang hujungnya berbaris atas yang mengulang perkataan fi'il sebelumnya. Cara menterjemahkan maf'ul mutlaq, kita tambah apa? Sebagai, atau minta maaf, sebenar-benar, minta maaf ya, sebenar-benar. Sebenar-benar. Ini ada hadir dalam buku kita tuan-tuan, warna merun yang lepas. Cara menterjemahkan maf'ul mutlaq ialah dengan cara taukid ataupun cara penegasan. Sebenar-benar penurunan. Jadi kalau kita terjemahkan ayat, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Sebenar-benar penurunan. Isunya apa kalau kita kata dia maf'ul mutlaq? Isunya apa?
tidak ada fi'il sebelumnya. Betul? Tak ada pun ayat nazzala Allahu al-Qur'ana. Tak ada kan? Jadi yang tak ada ini kita sebut sebagai apa? Takdir. Ini yang dipanggil kan? Takdir. Andaian. Andaian ni daripada mana datang? Daripada kefahaman. Bukan datang benda tu asalnya ada lalu dibuang. Tidak. Bukan macam tu tuan-tuan ya. Ini andaian ni berdasarkan kepada kefahaman. Contoh. Azrin. Contoh tuan-tuan cakap ke saya, Azrin, ambilkan buku. Apa yang saya faham tuan-tuan daripada ungkapan tersebut? Saya faham ada perkataan yang dibuang kat situ. Apa dia? Azrin, tolong saya ambilkan buku. Ada perkataan tolong dekat situ. Betul tak? Tapi kita sebut tak macam tu? Kita tak sebut. Kita cakap kat anak kita, bangun, subuh, bangun, subuh. Kita kata bangun, subuh. Betul tak? Tapi ada tak perkataan yang kita andaikan dibuang kat situ? Yang dia tak nak sebut panjang-panjang. Wahai anakku, bangunlah, sekarang sudah masuk waktu subuh. Ada tak kita nak sebut panjang-panjang macam tu bila kita kejut anak kita? Tak ada kan? Kita kata bangun subuh, bangun subuh. Jadi daripada kefahaman kita bahawa ada perkataan ataupun ada ayat yang dibuang sebelum tu. Inilah yang dimaksudkan dengan kefahaman. Benda ni dia tak akan dapat kecuali dengan kita belajar dan kita meneliti ayat-ayat Al-Quran. Barulah kita faham. Dan ulama' pun nak sampai ke tahap macam ni, dia pun faham, belajar juga sebelum ini, akhirnya dia dapat bahawa kalimat tanzila ini ujungnya berbaris atas kerana dia adalah maf'ul mutlak. Kalau tak nak kata dia maf'ul mutlak pun, kemungkinan, minta maaf, dia maf'ul mutlak. Kalau tak nak kata dia maf'ul mutlak pun, dia adalah maf'ulun bih. Kalau dia maf'ul mutlak, begini andaian takdir ayat yang dibuang. Kalau kita kata dia maf'ulun bih, ada bentuk contoh ayat yang dibuang. Ada contoh ayat dibuang. Kalau kita nak kata dia maf'ulun bih, kalau tuan-tuan buka dalam kitab lain, tanzila ini disebut dengan maf'ulun bih. Ini kalau kita kata dia maf'ul mutlak, ini andaian ayat dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tuliskan. Kalau kita kata dia maf'ulun bih, ulama' mengandaikan ayat yang dibuang ini dia. Amdahu. Amdahu ni maksudnya aku memuji. Aku ni siapa? Allah. Aku yakni Allah. Memuji. Memuji ni mengangkat, memuja, memuji itulah. Amdahu al-Qur'ana, aku memuji, minta maaf. Amdahu tanzila, minta maaf. Amdahu tanzila. Aku memuji penurunan ataupun aku memuji akan penurunan. Tanzila ini dia jadi maf'ulun bih. Ini andaian ayat kalau sekiranya kita kata tanzila ini sebagai maf'ulun bih. Amdahu tanzilan. Saya tulis penuh. Amdahu tanzilan. Aku memuji, yakni Allah Ta'ala memuji akan penurunan. Penurunan apa? Penurunan Al-Quran itulah. Ini kalau kita nak kata tanzilan ini jadi maf'ulun bih. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ini. Amdahu. Amdahu ni fi'il. Ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya diwaiti ana. Maf'ulun bihnya tanzilan. Dekat sini andaian ayat dia kalau dia maf'ul mutlak telah menurunkan oleh Allah akan Al-Quran. Ini maf'ulun bih. Tanzilan. Tanzilan dekat sini jadi maf'ul mutlak. Sebab tu saya kata alasan tanzila ini mansub ada dua. Sama ada dia jadi maf'ulun bih, maka andaian ayat dia amdahu
tanzilan. Aku memuji akan penurunan dalam kurungan Al-Quran. Ataupun yang kedua, kita kata dia maf'ul mutlak, andaian ayat dia ataupun takdir ayat dia yang telah dibuang, nazzalallahu, telah menurunkan oleh Allah Al-Qur'ana, akan Al-Quran, tanzila, sebenar-benar penurunan. Ada nak tanya ke tuan-tuan? Ini macam kali pertama jumpa ke? Ya. Ya. Boleh dapat tak? Panjang sekilas perbahasan dia, ke ada yang tertidur dengar perbahasan ni? Sebab kita nak dapatkan apa sebab ni. Tanzilah ni, apa sebab dia baris atas ni? Itu je sebenarnya. Kalau tuan-tuan dia baca baris depan, apa alasan dia baris depan? Kalau kita baca dia baris bawah, apa alasan dia baris bawah? Betul tak? Tadi kita baca apa? Ala siratim mustaqim, siratin. Kan siratin baris bawah kan? Betul tak? Apa alasan dia baris bawah? Sebab dia berada selepas huruf Alah. Itu alasan dia. Selesailah. Sebab nampak. Betul tak? Nampak huruf jar sebelum tu. Isu dia sekarang ni, dia baris atas. Apa alasan dia baris atas? Kalau kita letak dekat sini huruf jar, kita kena baris bawah. Betul tak? Sekarang ni dia baris atas. Jadi apa alasan dia? Alasan dia maf'ul mutlak. Kalau kita kata maf'ul mutlak, sebab dia maf'ul mutlak. Sebab maf'ul mutlak ni kena ada fi'il. Maka diandaikan ayat dia yang penuh, inilah fi'ilnya. Inilah fa'ilnya. Ini maf'ulun bihnya. Barulah datang kalimat tanzil. So kalau saya secara peribadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya secara peribadi, saya lebih memilih tanzila ini dia mansub kerana dia jadi maf'ul mutlak. Okey, jadi kalau kita kata dia maf'ul mutlak, kita padamlah andaian maf'ulun bih ni ataupun takdir maf'ulun bih ni. Okey, kita padam, selesai. Dan kita padam juga maf'ulun bih ni. Kita sebut dekat sini alasan tanzila ini mansub kerana dia jadi maf'ul mutlak. Bila dia jadi maf'ul mutlak, perlukan kepada fi'il sebenarnya. Kan? Jadi fi'il tak ada. Maka andaian ayat penuh dia begini. Taqdiruhu, andaiannya, andaian ni kalau orang putih kata apa? Assume ya? Assume. Tapi tuan-tuan jangan terjemah assume. Tuan-tuan sebut dia takdir, senang. Sebut assume nanti macam andaian benda yang tak berlaku kan. Kita sebut takdir. Takdir ni kita berdasarkan kepada kefahaman, kepada penelitian. Ya. Inilah dia. Fi'ilnya ataupun ayat penuhnya, nazzalallahu al-Qur'ana tanzila. Jadi bila macam tu kita punya i'rab kita maf'ul mutlak, kita dapat fahamlah bahawa sebenar-benar penurunan ini terjemahan harfiah dia, tapi terjemahan tafsirnya apa dia? Terjemahan tafsirnya dimasukkan Allah telah menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benar penurunan. Akhirnya dipendekkan lagi apa dia? Diturunkan Al-Quran. Itulah yang ada dalam terjemahan kita tu. Diturunkan. Macam mana boleh dapat terjemahan diturunkan tu? Sebab dia melalui proses ini, tuan-tuan. Sebab itu kita sebut ibarah tadi apa dia? Ibarah tadi, ayat tadi, idza sahhal i'rab sahhal makna. Bila i'rab itu betul, maka cara pemaknaan, cara kita memahami ayat pun betul. Tapi kalau i'rab kita pun tergontang-ganting, apa pasal dia mansub ni? Aku rasa ulama salah tulis ni. Maka cara i'rab kita pun, minta maaf, cara pemaknaan pun akan salah. Begitulah maksud dia, tuan-tuan ya. Okey, jom kita teruskan lagi sikit. Tanzila. So kita dah sepakat tanzila ini maf'ul mutlak kepada fi'il yang telah dibuang. Ni fi'il yang telah dibuang ni. Fi'il ni telah dibuang dalam ayat ni dah tak ada. Siapa yang buang tu, tuan-tuan? Jangan tanya. Itu berdasarkan kepada kefahaman para ulama tafsir. Jadi ayat penuh dia macam mana, tuan-tuan?
Saya nak ajak tuan-tuan kita belajar satu lagi terma. Tak apa tuan-tuan, pelan-pelan. Sebab nanti kita akan jumpa lagi terma ni insya-Allah. Bila kita jumpa kali kedua, kali ketiga tu, kali pertama ni memang tengok ustaz nampak tak nampak je kan. Nanti kali ke berikutnya insya-Allah. Okey, kita sebut kalimat tanzila ini dia menjadi maf'ul mutlak. Tuan-tuan boleh tulis bahasa Arab dia, nanti saya terjemahkan ya. Maf'ulul mutlak. Kalimat tanzila itu adalah maf'ul mutlak. Maf'ulul mutlak kepada dalam bahasa Arab ila ataupun li ya. Li lah, bagi ataupun kepada fi'lin, kepada fi'il mahdufin yang telah dibuang. Apa andaian dia? Taqdiruhu ataupun andaiannya ialah nazzalallahu al-Qur'ana tanzila. Terjemahnya macam mana ni? Telah menurunkan oleh Allah akan ini maf'ul bih Al-Quran dengan sebenar-benar ya penurunan. Saya terjemahkan dia. Cara menterjemahkan apa maf'ul mutlak dengan sebenar-benar penurunan. Jadi inilah dia tanzila. Okey. Ustaz bacakan lagi apa? Li fi'lin mahzufin. Betul. Li fi'lin mahzufin. Melayu dia apa? Melayu dia maf'ul mutlak kepada fi'il, tulis kepada fi'il mahdufin yang telah dibuang. Oh, yang telah dibuang. Yang telah dibuang. Takdirnya, andaiannya, inilah ayat dia. Ayat pendek tapi penerangan dia berjela. Saya kena ceritakan juga tuan-tuan, sebab kalau tak cerita nanti kita tak apa, tulis lah. Dah, ambil tulis lah. Hari ni 5 orang je masuk Okay. Lepas cuti lah, Abang Intan. Saya kamu adik saya ni. Oh, yelah. Okey lah. Okey, saya sebut tadi, saya kena cerita proses ini. Pertama sebab nanti kita akan jumpa juga. Kan? Pertama kita akan jumpa juga nanti. Yang keduanya, kita dah sebut dia mansub, betul kan? Cuma nak tahu apa alasan dia mansub tu. Jadi alasan dia maf'ul mutlak. Kalau saya berhenti, okey, alasan dia maf'ul mutlak. Saya berhenti kat situ je. Saya tak sebut proses dia tu. Nanti kita tak tahulah maf'ul mutlak ni akan timbul persoalan juga akan datang kan. Lebih baik saya ceritakan dulu yang ni proses dia. InsyaAllah bila kita jumpa lagi benda ni dia tidak akan jadi bukan pertemuan pertama lah, nanti dia akan jadi lebih lunak lagi lah insyaAllah. Okey, tak apa, saya percaya dan yakin benda-benda yang maklumat-maklumat yang baru ni dia mesti sedikit sebanyak memutar belitkan sikit lah. Tapi insyaAllah berkat kesabaran kita akan dapat jugalah. Baik tuan-tuan, kita nak teruskan. Bila kita nak teruskan ni, proses dia biasa je tuan-tuan ya. Apa dia? Cuba tengok. Tanzila Sebab kita nak pergi kepada
Kita nak pergi kepada Al-Aziz ni. Kita nak i'rab Al-Aziz. Al-Aziz ni baris bawah kan? Perasan kan? Hujungnya baris bawah. Jadi kita nak tahu apa alasan dia baris bawah. Sebelum kita nak tahu tu, kita kena tengok balik tanzilan isim. Kita kata dia kategori isim. Okey. Ada alif lam tak dekat pangkal dia? Tak ada. Ada. Ada tanwin tak dekat pangkal ujungnya? Tak ada. Bermakna dia apa dia? Mudhaf. Bermakna dia mudhaf. Tak apalah, maf'ul mutlak tu isu tadi lah. Dah selesai tadi kan? So bila tengok balik, oh dia tak ada alif lam kat pangkal, hujungnya tak ada tanwin, bermakna dia mudhaf. Bila dia mudhaf, automatik perkataannya kita sebut apa? Mudhafun Ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, tapi sebelum kita nak sebut dia mudhafun ilaih tu, kita tengok dulu kategori dia macam biasa. Kita jalankan juga dia isim, betul? Dengan tanda alif lam kat pangkal kan? Ya. Dan juga baris bawah di hujung. Okey, kalau baris bawah kita kata apa? Majrur. Majrur. Bil Kasrah. bil kasrah. Bil kasrah. Kita pakailah sikit-sikit termuah bahasa Arab tu lah. Bil kasrah. Limadha? Kenapa? Li'annahu mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Sebab dia mudhafun ilaih. Jom tengok sekejap. Dekat diagram warna purple A. Okay. Tadi kita tengok tadi kan? Tengok dekat purple A bahagian majrur. Ada dua alasan keadaan isim itu majrur ataupun hujungnya baris bawah. Pertama selepas haraf jar. Jar. Yang keduanya sebab dia jadi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Jadi tahulah Al-Aziz ini baris bawah kerana mudhafun ilaih. Okey tuan-tuan, seterusnya Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi isim ke fa'il ke haraf? Isim. Isim Majrur bil kasrah. majrur bil kasrah. Okey. Li'annahu Li'annahu sifat. sifat. Sifat kepada siapa tuan-tuan? Sifat Al-Aziz. Sifat kepada Al-Aziz. Tengok sama ada alif lam, hujungnya baris bawah. Sifat Al-Aziz. Okey. Baik. Jadi kita nak terjemahkan secara tafsir. Tanzil Al-Azizir Rahim. Kita terjemah secara tafsir iaitu telah diturunkan akan Al-Quran dengan sebenar-benar penurunan, tambahlah daripada Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, lagi maha pengasih. Jadi apa perkataan yang kita tambah kat sini? Kita tambahlah telah diturunkan. Sebab tu ada diturunkan tu. Ini kita terjemah secara tafsir. Diturunkan akan Al-Quran, ataupun kita ambil ni tak apa. Allah telah menurunkan akan Al-Quran dengan sebenar-benar penurunan. Jadi kita terjemah sama ada macam ni, yang telah kita takdirkan tadi, ataupun kita terjemah diturunkan Quran dengan sebenar-benar penurunan, tambah pula dekat sini dari pada Tuhan yang maha perkasa. Kat sini tambah lagi lah, lagi yang maha pengasih. Okey, boleh tuan-tuan? Ada perbincangan tak kat situ? Kalau Boleh. ya, Oleh. Penurunan oleh Tuhan Yang Maha Perkasa. Daripada itu bukan oleh. boleh. Daripada ni kita tukar kepada oleh. Ini kita olah dia kepada oleh yang maha perkasa lagi maha pengasih. Sebab tu kita kena jumpa yang ni. Kena belajar lah. Nak jumpa ni kena belajar supaya nanti kita dapat terjemah dia tu dengan terjemah yang tepat. Tafsiran. Terjemah tafsir tu terjemah yang betul. Dia tak boleh masuk tawabit. Mana? Tawabit. Mana? Yang ni?
Ini tawabi' lah, betul. Sifat ni daripada tawabi' kan, dalam kumpulan tawabi' kan. Tawabi' ada berapa? Dekat bawah tu. Dekat diagram purple A tu. 4. Tawabi' ada 4 kan. Jadi sifat ni salah satu daripada tawabi' lah. Ya. Betul ya. Ni tawabi'. Apa makna tawabi' ni kita kata tadi? Dia follower. Dia mengikut ya. Sebab Mengikut. Kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur. Dia tengok perkataan sebelumnya apa. Dia macam lalang lah tuan-tuan ya. Tengok. tu yang apa Al-Aziz tu sifat kan. Dua-dua tu sifat. Ini dalam masa yang sama dia sifat, betul. Dari sudut makna kita faham sifat, tapi dari sudut i'rab kita tak sebut dia sifat tuan-tuan ya. Dari sudut i'rab. Ya. Dari sudut teknikal kita tak kata, dari sudut teknikal kita tak kata dia sifat sebab ini bentuk i'rab dia. Tapi dari sudut kefahaman kita, Al-Aziz ni sifat kepada Allah lah. Begitu. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kita rehat dulu, sekali lagi kita sambung ayat berikutnya lah. Boleh? InsyaAllah litundira qauman ma tu saya rasa biasa jumpa tu, insyaAllah. Okey, kita rehat dulu. Ada jam 10 apa? 10.25 dah, boleh? Okay. Jangan ke mana-mana. Lagi daripada 5 tinggal 3. Okey, pukul 10.25 kita jumpa balik insyaAllah.